Benda memang you makan lah tu. Walaupun nasi sebutir, you ambil telan, yang tu batalkan puasa. Kalau sekadar nak rasa kuah gulai tu cukup garam ke tidak ke, cukup rasa ke tidak ke, dah lepas tu kita keluarkan, tidak membatalkan puasa. Okey? Kalau orang tu dia sakit kencing manis, dia kena ambil injection insulin, batal puasa ke tidak? Oi, masak mana ni? Tidak, insulin tu makanan ke tidak? Dia bukan makanan. Okey, kes yang lain. Ada orang tu dia puasa, lalu dia sakit ke badan lemah ke, dia ambil drips yang masuk glukos apa tu. Itu batal puasa ke tidak? Drip tu sebenarnya sejenis makanan. Dia ada glukos apa dalam tu. Yang itu tu membatalkan puasa. So kalau nak masukkan sesuatu dalam rongga yang lain tu, lihat apakah ianya bentuk makanan ataupun tidak. Kalau ianya insulin ke, injection ambil vaksin ke, atau kadang-kadang kita ada derma darah, kita nak ambil, nak bagi darah ke, di injection ke apa, benda-benda itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau macam setengah sakit tu, bila orang tu sakit, dia lama terlantar ke apa, tak dapat makan, dia ada bagi drips tu. Drips tu macam satu bentuk makanan juga, maka itu membatalkan puasa. Akan tapi yang sebenarnya kalau sedang sakit tu, tak payah puasa. Itu adalah satu kemudahan yang Allah bagi. Satu lagi salah faham masyarakat kita ialah, lagi susah nak buat amalan tu, lagi banyak pahala. So puasa lah keadaan sehat, pahala dia mungkin 50. Puasa lah keadaan sakit, pahalanya 70. Puasa dalam keadaan sakit yang kronik sampai terlantar, tak kata kena pakai drip semua tu, pahalanya 100 kononnya lah. Padahal ini terbalik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyukai rukhsah, kemudahan-kemudahan agamanya diambil, sebagaimana Allah membenci larangan-larangan agamanya dilanggar. Allah suka kalau ada satu kemudahan, kita ambilnya. Allah bagi kita diskaun, Allah bagi kita sale, kita manfaatkannya. Sebagaimana Allah benci sesuatu benda yang dia larang, kita sengaja melanggarnya. So kalau ada rukhsah, kita tidak disuruh berpuasa kalau sedang sakit, kalau sedang bermusafir, tak apa, manfaatkannya. Itu lebih Allah suka daripada kita bermusafir lalu kita berpuasa dalam perjalanan yang sangat jauh katakan. Ataupun kita sakit yang katakan, aku rasa boleh puasa lagi ni, tapi sakit lah, dah gastrik ni, nak telan antiacid ke apa, tapi dah asar dah ni, sakit lah, banyak puasa kot. Tak, terbalik buka puasa time tu, Allah lebih menyukainya. Allah malas lah kena kotor. Itu alasan kita kadang-kadang kan. Okay? Jadi suka tak suka, elok tak elok satu amalan tu, kita ikut apa yang Allah dan Rasulnya sebut, bukan yang kita suka tak suka ke, malas ke, rajin ke apa ke. Okay? Salah satu kemudahan puasa ialah boleh berbuka ketika musafir ataupun ketika sakit. Okay? Okay, jadi macam katakanlah nanti dalam Ramadan dah dekat-dekat raya, nak ambil flight balik KL, dari KL pula naik bas balik ke kampung apa, perjalanan yang sangat jauh, tak apa, manfaatkan adanya kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tahu bab tu, tapi malulah nak makan seorang-seorang nak kapal. Malulah nanti dalam bas orang semua duk puasa, air duk minum air urin. Kalau kita macam tu, sekarang ni kita berpuasa kerana Allah kan kerana malu kat orang? Kan? Kita dah tahu dah, ini flight ni sangat panjang lah. Lepas tu ada pula kemudahan agama, tidak berpuasa ataupun boleh berbuka puasa ketika sedang musafir. Malu lah, nanti orang kata apa. So sekarang kita nak terus berpuasa, bukan kerana Allah, tapi kerana orang kata apa. Dah salah dah kat situ. Jadi niat pun dah jadi out dah kiranya. Okey? Ada kemudahan, manfaatkannya. Satu lagi, masukkan satu rongga orang yang ada penyakit asma dia. Batalkan puasa ke tidak? Okey. Kalau isap rokok? Kalau ada kawan yang isap rokok tu? Apsa betul. Batal ke tidak tu? Ni kawan yang isap rokok ni. Dia makan makanan.
Rokok tu sebenarnya boleh ke tak boleh lah Islam? Kawasan haram. Tapi ada yang kata boleh ke apa semua tu. Kenapa rokok tu haram? Nombor satu, terbukti bahaya untuk kesihatan. Okay, kalau kat US ke apa ke, you mencak rokok sampai dapat kanser apa semua tu, you boleh saman Marlboro, saman Winston apa semua tu boleh menang. Dia memang membahayakan kesihatan. Nombor dua, kita duk menolong syarikat-syarikat Yahudi apa semua tu dengan sesuatu yang, yalah, kita duk kerja keras, dapat duit, kita bakar duit tu. Jangan rokok tu, duk fikirlah kita gulung duit kan, Aussie dollar ke US dollar, kita bakar, kita tolong syarikat Philip Morris lah, apa-apa semua tu. Yang ketiga, rokok tu confirm pembaziran. Kita bolehlah kata apa-apa alasan sekalipun, untuk stres, untuk fight stres lah, supaya tak mengantuk lah, supaya boleh study lah, supaya ada kawan lah, apa-apa semua tu pun. Semua orang lain hidup dengan tak ada rokok, okey je pun. Tak lagi pandai lah kita lah. Lagi pandai, lagi banyak kawan apa semua tu. Tapi rokok itu memang confirm pembaziran. Dan kalau kita ni biasa melakukan pembaziran, siapakah yang akan menjadi kawan kita, siapakah akan menjadi saudara kita? Syaitan. Tu yang kadang-kadang tu dah rokok tu susah nak sembahyang, berat tu. Dah kenapa saudara kita syaitan? Nak baca Quran pun lembabnya. Nak buat apa-apa benda baik pun sentiasa ada bisikan-bisikan buruk. Tu malam nak tidur ada nightmare. Lepas tu histeria lah apa, kita tuduh orang lain sihir kita. Ada orang lain buat kita, dia dengki aku ni belajar pandai. Tak pandai sangat pun, tak ada orang dengki pun, tapi dah saudara dia syaitan. Nak buat macam mana kan? Kenapa saudara dia syaitan? Sebab dia hisap rokok, dia buat pembaziran setiap hari. Satu hari satu kotak lah katakan. Okay, rokok ni memang tak payahlah. Kalau ada sesiapa di sini merokok ke, seandainya kawan-kawan hisap rokok ke apa, kena nasihatkan sajalah. Tak payahlah buat benda tu, tak ada manfaat apa langsung pun. Banyak orang yang boleh hidup, berjaya dalam kehidupan ini tanpa rokok tu sendiri. Rokok tu maknanya dia menjadi hamba kepada tuannya. Tuannya ialah rokok. Dia tak boleh bebaskan diri, dia telah dipenjara oleh tuannya tu, dia tak merdeka. Dia sebenarnya sebagai satu hamba abdi, tuannya tu ialah rokok. Kan dia sujud dah rokok tu, tak ada rokok tak hidup. Tuan. Kalau hisap rokok pula, okay, tadi kita sebut perkara yang batalkan puasa, makan, minum, seks. Rokok itu sendiri, bagi orang yang perokok, ini salah satu bentuk makanan bagi dirinya. Makanan adalah bentuk psikologi. Beza dengan asap bas. Asap bas ada orang yang naik shock dengan tu. Okey, kalau rokok tu ianya indirectly lah satu bentuk makanan tu nya. Sama juga kalau yang ambil nikotin ke kokain ke apa, dia addiction apa semua tu, ianya satu bentuk makan. Dia tak makan, tak minum, tak apa, tapi asalkan dapat isap rokok, asalkan dapat dana. So benda tu sebenarnya adalah satu bentuk makanan baginya. Bukannya makanan dalam bentuk nasi ke gandum ke sayur ke apa ke, tapi ianya lah satu bentuk makanan yang memberi kesan kepada jiwanya itu sendiri seolah-olah sudah kenyang. Maka ianya termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ada dalil pasal tu atau usul fiqh? Usul fiqh sebenarnya. Dia tidak ada dalil dalam Quran, tapi ianya adalah usul fiqh. Okey. Jadi yang buat rokok ni kadang-kadang bagus juga. Saya lihat banyak kawan-kawan saya yang hisap rokok. Bulan Ramadan tak hisap rokok. Boleh lah sebenarnya hidup tak hisap rokok. Kan, maknanya boleh lah tu. Kenapa? Kerana agama, kerana puasa dia tak hisap rokok pada pagi sampai tu. Dah buka puasa sampai maghrib hisap rokok. Maknanya boleh, you can survive lah daripada subuh sampai maghrib. Maknanya kita boleh lah kalau orang yang hisap rokok kan, you can do it. Kita bagi motivasi sikit. Apa-apa lain memasukkan sesuatu dalam rongga? Kita bincang tentang inhaler, tentang insulin, tentang Berkumur-kumur, berkumur ambil uduk, bersugi, mandi, untuk terakhir. Terakhir, saya Ustaz cakap kentut terakhir batal puasa dia kata. Kentut dalam air batal puasa. Bila kentut kan keluar angin, ada bukaan. Okey. So, memasukkan sesuatu dalam rongga tidak batalkan puasa. You nak derma darah ke, nak ambil injection ke, vaksin ke, apa-apa dalam bulan puasa, boleh saja. Okey, yang batalkan puasa tu makan, minum dan juga seks. Makan, minum secara tak sengaja terlupa apa ke, iaitu dimaafkan. Kita terlupa ke apa ke, especially orang tengah masak. Kalau yang biasa masak, dia tengah potong-potong sampai tu rasa sikit sayur.
Dia tengah potong carrot kan, dia ambil satu dia makan. Tengah puasa tu, ludah tak apa. Yang dah ketelan tak apa, dimaafkan. Okey. Makan dan minum. Seks saya tak boleh faham kalau ada orang kata tak sengaja buat seks. Kalau yang dah kahwin tu, saya terbuat seks. Itu tak faham ke? Okey, itu kadang-kadang alasan yang cuba menjustifikasikan diri sendiri saja, mendegakkan benang yang basah. Sebab seks tu dia kena banyak proses dia dulu baru sampai ke situ tu. Dah banyak langkah-langkah untuk berhenti. Okey? Saya tak tahu dah siang lah, saya terbuat lah, menipu diri sendiri sajalah tu. Makan dan minum je lah, kadang-kadang bagi orang yang biasa masak apa, tengah masak tu dah biasa kan, dah ambil sudut tu rasa sikit. Tengah puasa lupa. Okey? Banyak dah kahwin sini? Okey. Mana 2, 4. Okey. Yang dah kahwin faham apa yang saya cerita. Ambil darah? Boleh. Terima darah boleh. Ambil darah, terima darah boleh. Tapi kalau terima darah tu maknanya kita ada sakit sesuatu apalah kan. Lebih afdal tidak puasa. Kita manfaatkan rusak daripada Allah SWT. Derma darah, kalau universiti buat kempen derma darah, kan semua buat derma, kita orang Islam ni tak ada derma. Orang Islam masuk jarum batal puasa. Tidak. Kalau orang yang ada chronic condition, macam chronic disease, diabetes ke, diabetes atau darah tinggi, yang dia kena ambil ubat tu pagi petang, macam mana pula? Dia lebih utama tak payah puasa lah, sebab dia kena ambil ubat tu kontrol dia punya blood pressure tu kan. Okey. Dan orang yang tidak berpuasa kerana sesuatu keuzuran dia hadapi seperti musafir ke, penyakit ke apa ke, dia terbahagi pada dua. Pertama, dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, dan selepas Ramadan tu maka dia telah kembali sihat. Okey, maka dia lebih baik, maka dia wajib qada balik puasa yang dia tinggalkan tu. Katakanlah bulan Ramadan tu dia ada high blood pressure, dia kena makan ubat sampai 2 minggu, lepas tu baru turun balik ke apa ke. So 2 minggu dia tak puasa tu. Dah habis Ramadan apa semua tu, check dengan doktor apa semua tu, blood pressure dia okey saja, maka dia wajib qada. Kes yang kedua, dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan kerana sesuatu keuzuran, dan keuzurannya tu continuous sepanjang tahun, sampai di luar Ramadan pun ada juga lagi. Macam yang high blood pressure tadi tu, sentiasa high blood pressure sepanjang tahun, sentiasa dekat 200 tu. Okey lah, sampai 60. Okey? Jadi tak turun-turun. Jadi dia sepanjang tahun dia ambil ubat apa semua tu. Maka baginya tak perlu qada puasa, hanya memadai membayar fidyah. Hanya bagi dia memadai membayar fidyah. Dia kena ingat ya, ada dua senario. Satu, senario pertama, dia ada keuzuran dalam bulan Ramadan, lalu dia tidak berpuasa, dan keuzuran itu hilang di luar Ramadan, maka dia qada balik puasa tu. Kes yang kedua, dia ada keuzuran dalam bulan Ramadan, dan keuzuran itu berpanjangan selepas Ramadan juga pun, maka dia tak payah qada, dia bayar fidyah saja. Ini penting saya cakap, sebab kadang-kadang ada yang mengajar kena qada dan fidyah. Lagi menyusahkan, especially kepada ibu-ibu yang katakan dalam Ramadan dia sedang hamil, dia tak dapat nak puasa. Di luar Ramadan pula dia dah melahirkan, dia sedang menyusukan, dia tak sempat lagi nak qada tu, sebab bila kadang-kadang bila sedang menyusukan, bila puasa susu tak ada. Jadi dia sedang menyusukan, pada time sampai Ramadan lagi dia dah pregnant balik ke, ataupun masih menyusu ke apa ke, dia tak sempat nak qada, maka baginya memadai membayar fidyah. Tak payah qada dan fidyah. Dan kadang-kadang orang tu bezakan pula, dia tak berpuasa kerana bimbang kesihatan dirinya ke, bimbang kesihatan babynya. Macam-macam syarat dia orang tambah. Dia bukan qada dan fidyah, sama ada qada atau fidyah. Katakan pekerja construction, hard labor, dia tak dapat puasa dalam bulan Ramadan sebab dia kerja keras. Luar Ramadan pun dia memang kerja construction, dia memang hard labor, tak ada masa dia nak qada balik, tak apa, dia bayar fidyah saja sudah cukup. Contoh lain, ada orang bulan Ramadan tu dia sakit gastrik, dia tak dapat puasa, dah makan ubat apa-apa semua tu, dah lepas Ramadan dah okey dah boleh puasa balik. Maka baginya lebih baik, maka baginya ialah untuk mengqada puasa tersebut. Kalau orang tu dia gastrik sepanjang tahun, maka ubat macam mana pun gastrik juga,
maka baginya bayar fidyah. Okay, jadi macam tadi tu, kes high blood pressure-nya tu memadai baginya untuk bayar fidyah kalau high blood pressure-nya tu sepanjang tahun. Player bola. Player bola. Main Euro sekarang. Player bola. Sebab itu dia punya mata pencarian. Dia boleh jadi hard labor lah. Contemporary. Tapi kalau pun dia pemain kan untuk Perancis ke apa ke, Belgium ke, Spain ke apa ke, main bola bukan 365 hari kan. Jadi katakanlah sekarang ni tengah Euro dan okeylah, game tu pun memang game time Ramadan ke apa kan. Kalau itu satu-satu mata pencariannya dan dia tak tahu nak buat kerja lain ke apa ke, tak mengapalah kalau dia tak puasa. Tapi lepas tu bila Euro season dah habis, nanti Olimpik kan, Olimpik ada bola. Ada juga? Okay. Lepas Olimpik lah, ada masa sikit apa, ada kontrol lah masa mana yang ada. Tapi kalau orang tu satu-satunya mata pencariannya main bola, tak tahu kerja lain, susah sikit kot saya nak terima. Setakat lah sebab saya tak minat bola sangat kan. Sebab saya tak faham kenapa nak pandang 22 dia orang kejar sebiji bola. tak dapat nak comprehend. Why do I watch 22 men in shorts chasing for one ball? And if A or B wins, has nothing to do with me. Katakan saya sokong Spain, Spain mengalahkan Perancis ke baru ni kan. Lepas tu company saya bankrupt, saya call Spain, boleh tolong saya tak? Saya tak ada kerja, saya sokong awak ni Euro ni. Saya tak kenal awak, I don't give a damn about you. Sungguh-sungguh sokong Red Devil, pakai dia punya band tu, t-shirt Red Devil apa semua tu. Sakit tiba-tiba, kita sakit berat, masuk hospital, bill RM10,000, telefon Manchester United, you are very rich club, can you help me or not? Oh no such thing. I have been your supporter for the last 10 years. Kita dah sokong dia, hidup mati sokong dia kan. Tak kisahlah Liverpool ke, Arsenal ke, Barcelona ke apa ke, penuh jiwa dan raga menyokong dia. Kalau dia menang, kita pun the next day seronok je. Kalau dia kalah, kita next day sedih je. Oh lama, aku punya game bola kalah. Kita dah sokong dia, pasal dah lawan kafir pula tu. Kan kita dah pandang dia, dah tengok dia, dah sokong dia. Kalau apa-apa jadi ke kita, kita minta tolong dia, tolong kita. Tak pun kan. Saya tak faham lah, saya tahu dulu zaman-zaman muda-muda dulu saya penyokong Manchester United. Zaman goalkeeper dia Gary Bailey, manager dia Ron Atkinson, manager dia, kapten dia Brian Robson. Ingat lagi tu. Tapi lepas-lepas tu kan dah fikir-fikir balik, aku dah sokong dia ni buat apa kan. Itu 80s sebenarnya tu. Awal 80s. Awal 80s tu. Jadi tahulah sekarang ni ada Euro, ada World Cup semua tu kan. Tapi yalah, sekarang ni saya dah sedap lah, saya cerita lah kawan-kawan yang kita nak tengok tu buat apa Kalau sebenarnya. kerja tu tak syar'i, boleh tak kita buka puasa juga? Kerja tu memang buat berdosa. Contoh, drug dealer pergi musafir. Dalam bab ni memang ada perbincangan dalam kitab-kitab fiqh para ulama kita, bila seseorang itu ingin mengambil rusah agama tapi dalam melakukan perkara yang tidak dianjurkan oleh agama, apatah lagi diharamkan, adakah boleh dia menerima rusah itu ataupun tidak? Satu pandangan kata tidak boleh, satu pandangan kata boleh. Saya cenderung kata boleh, sebab rusah itu kalau dia nak ambilkan boleh. Mudah-mudahan dengan adanya rusah pun semua tu dia lebih, yelah dia nak buat kerja salah, pergi mengedarkan dadah, tapi ada same time dia masih semayang dan dia nak jamak kasarkan ke, atau dia tak puasa hari itu sebab nak musafir jauh, lepas tu dia qadha balik ke. Jadi lebih baik daripada dia pergi edar darah dan edar dadah dan pada waktu yang sama tak puasa, tak semayang apa semua. Jadi memang ada dua pandangan. Saya lebih cenderung bahawa dia boleh memanfaatkan kemudahan-kemudahan ni, rusah-rusah ni, walaupun dalam rangka dia buat benda-benda yang tidak syar'i itu. Okay, mudah-mudahan dengan adanya dia lihat kemudahan agama ini, dia pun lebih tertarik untuk bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Apa contoh lain? Ramai ke peminat bola ni? Mesti ramai kan? Okey, satu lagi yang saya biasa dengar, makruh jika mandi.
katakanlah puasa ni jatuh sama kat sini ke, atau kat Malaysia yang tengah panas sekarang ni ke,